tanah yang dijanjikan untuk part yang kelima. So, sebelum ni kita dah go through timeline zaman selepas kewafatan Nabi Musa. Dan kita dah pun lihat zaman para hakim ataupun the judge kaum Bani Israel. Dan kita pun ada sedikit sebanyak berbicara tentang beberapa judge atau hakim yang telah diangkat menjadi Nabi. Seperti Nabi Samuel, the last judge. Nabi Samuel ni lah yang akhirnya memilih Talut sebagai ketua ataupun raja bagi Bani Israel. The first king of Bani Israel. Dan kita pun lihat bagaimana Bani Israel menolak insight ataupun pilihan dari Nabi Samuel kerana mereka tak suka pilihan Nabi Samuel ni. Sebab Talut ni kan miskin, bukan orang have-have. Sebenarnya apa yang diorang nak ialah diorang sendiri yang dilantik menjadi raja. Para pembesar Bani Israel inilah. Tapi Allah tak pilih mereka. Sebab itulah mereka marah, dengki dan lain-lain sifat busuk hati yang ada pada manusia. So long story short, Talut dilantik menjadi raja ataupun ketua bagi kaum Bani Israel setelah kembalinya peti tabut kepada mereka. Peti tabut atau the Ark of Covenant ini adalah beberapa tinggalan Nabi Musa dan keluarga Musa, which is Nabi Harun. Dan peti tabut ni memang ada sampai sekarang. Dan kita kena beriman dengan tabut sebab memang disebutkan di dalam Al-Quran. Cuma di mana keberadaan dia? Wallahualam. Allah juga yang lebih tahu. Kenapa peti tabut ni penting? Sebab peti tabut inilah sumber kekuatan bagi Bani Israel. Kata Al-Quran, tabut ini adalah sumber ketenangan Bani Israel. Dengan adanya peti tabut ni, Bani Israel merasa bersemangat dan bertambah keyakinan. Kira macam moral booster gitulah. Dengan adanya tabut ni, Bani Israel kembali menjadi berani dan confident. Tapi, ingat tak timeline yang sebelum ni, di mana mereka hilang selama 40 tahun tu, yang lost tu bukan diri mereka je tau. Peti tabut ni pun hilang sama. Dan salah satu barakahnya ataupun tepatnya pilihan Nabi Samuel memilih Talut sebagai ketua, akan kembalilah peti tabut yang dah hilang tu kepada Bani Israel. Kenapa aku masih menggunakan term Bani Israel, bukan Yahudi? Sebab dekat timeline ini, Bani Israel ni masih lengkap 12 tribe kesemuanya. Mereka masih tak berpecah. Sebab itu aku gunakan term tu. Belum Yahudi lagi ya. Harap dekat sini korang clear So, bila dah terbuktinya petanda bahawa Talut ini adalah pilihan Allah untuk jadi ketua mereka, lalu mereka pun bersiaplah untuk pergi berperang dengan Jalut ataupun Goliath yang masa itu adalah ketua kaum Kanaan. Diceritakan yang Jalut ini memang kuat, bertubuh sasa dan digelar raja musuh. Maksudnya di antara musuh-musuh, he is the king. King of enemy. Jadi untuk melawan Jalut ini, of course lah kena bawa kumpulan yang bukan biasa-biasa kan. Kena bawa tim yang luar biasa untuk menang. Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang kisah Talut merentas sungai dengan Bani Israel. Talut ni bijak tau tuan-tuan. Antara sifat yang perlu ada pada pemimpin adalah bijaksana. Al-Quran tak letakkan syarat kena kaya. Ada pengaruh baru boleh jadi pemimpin. Orang miskin macam Talut ni pun boleh. Dengan syarat bijak. Jadi Talut tahu akan perkara ni. Dia perlukan tentera yang bukan biasa-biasa untuk menang. Sebab itu, bila dia dan which so-called tentera dia lalu di kawasan sungai, dia tak bagi minum air sungai tu, kecuali secedok air. Kalau imbas sekali pandang, memang nampak macam tak berhati perut. Tapi sebenarnya, apa yang Talut buat tu betul. In order untuk menang perang, kita tak akan menang perang dengan askar yang half-hearted. Tetapi akan menang perang dengan askar yang inginkan kemenangan penuh. Bulat tekad untuk menang. Yang mampu patuh, kata ketua. Sebab dalam ketenteraan ini, yang paling penting adalah disiplin tau tuan-tuan. Ya, disiplin. Sebab kalau tak ada disiplin, tentera hancur. Sebagai contoh, tentera special Uthmaniyah sendiri, which is tentera Janisari yang mula hancur pada abad ke-18 Masihi. Kerana terlalu leka dengan arak dan hiburan. Dan mereka terlalu inginkan harta rampasan perang. Akhirnya menjadi barah dalam negara. Okay, back to the story. Jadi sebahagian besar Bani Israel masa tu memang tak dengar cakap ketua diorang ni. Diorang fikir diorang dah haus, nak minum air. Tak nak minum secedok, nak minum bergeleng-geleng macam unta minum tu. Padahal Talut tak bagi ni. Talut cuma bagi minum secedok je. Tapi Bani Israel ni kata, lantak hang lah kan, hang siapa nak tegur kami? Hang pun miskin, sebab Allah pilih hang je kami ikut perang. Lebih kurang macam tu lah. So memang sebahagian besar tu tak ikut. Mereka langgar arahan ketua mereka. Cuma sebahagian kecil yang betul-betul beriman dan berpegang teguh dengan arahan ketua mereka yang tak minum, ataupun minum seteguk sahaja bagi menghilangkan dahaga. Dikhabarkan yang sedikit ini cuma 313 orang je dari berpuluh ribu kaum Bani Israel yang ikut tu. Dan salah seorang tentera yang taat ini ada satu figure yang nanti akan menyatukan keseluruhan tribe Bani Israel ni, which is David ataupun Nabi Daud. Okay? Daud ni lah nanti akan jadi King David. Bukan sekadar Nabi, bahkan King, menjadi raja. Bendera Israel yang korang tengok hari-hari tu, yang ada bintang tu kan, itulah logo Star of David, which is Chok Mohor Nabi Daud.
job yang ada dekat cincin Nabi Daud dan kemudiannya diberi kepada Nabi Sulaiman. Nabi Daud ni, masa dia dalam rombongan Talut, dia kecil lagi. Pemuda tapi kecil lah. Dan dia di antara yang mengikut perintah Talut agar tak minum air sungai tadi. Jadi golongan yang sedikit ni memang diakui lah keimanan mereka. Allah sendiri catat dalam Al-Quran, ketika hampir keseluruhan Bani Israel menarik diri bila dah nak perang, hanya segelintir yang kecil ini yang tinggal. Dan Allah rekod perkataan mereka ketika itu. Mereka kata dengan penuh keimanan bahawa berapa banyak yang telah terjadi, yang sedikit mengalahkan yang ramai dengan izin Allah. Tentera Jalut ni ramai tau tuan-tuan. Orang dulu berperang bukan macam orang sekarang. Gerila dalam hutan, main sniper je dari jauh. Orang dulu, diorang tak bawa sekampung nak bantai seorang. Diorang bawa geng diorang berpuluh ribu. Macam cerita Lord of the Ring tu, boleh bayangkan tak? Tentera Jalut yang ramai-ramai tu dengan sekelompok kecil je Bani Israel dalam pertempuran tu. Yang lain tu bagaimana? Yang lain-lain dari Bani Israel tu, Allah kata dalam Quran, mereka berlepas diri. Tak ada daya dah nak melawan Jalut dan tenteranya. Yelah, bila dah minum air bergelin-gelin kan, nak berlari dalam perang pun pipi goyang. Itu tak kira lagi perut penuh air. Buncit tu buncit lagilah kan. Aku tahulah, aku pun buncit. Bukan saya penulis ni. Guys, korang kena ingat, Bani Israel ni bukan asalnya tentera. Mereka ni asalnya hamba je dekat Mesir. Nabi Musa yang bawa mereka keluar. Jadi diorang ni bukan ahli perang, pengecut. Sampai sekarang pun pengecut. Sedangkan kaum Kan'an ni dalam Al-Quran, Allah gambarkan kaum Jabar ataupun kaum bangsa yang kuat, yang cekal, berani, gagah, perkasa. Kiranya cekang lah. Bangsa inilah yang sekarang yang mendiami Palestin. Mereka adalah orang Islam. Terbalik dah ni. Sekarang orang Kan'an ni lah yang beriman. So masa berperang ni, Jalut, king of the enemy tadi ni, dia open kepada Bani Israel untuk lawan one by one. Okey, aku nak sentuh sikit bab ni supaya korang faham. Bukan nak menyimpang, tapi perlu explain. Orang dulu, tuan-tuan, kalau diorang berperang, ada beberapa tradisi. Sebagai contoh, diorang akan mula dengan lawan one by one dulu dari pihak musuh. Kebiasaannya adalah panglima lah. Ada one by one, ada 3 by 3. Ikutlah, kira first step ni sebagai moral boost untuk tim mereka yang lain nanti. Dan tradisi ini bukan hanya ada pada satu tamadun je, bahkan tamadun Islam pun sama. So samalah macam ni. Cuma bezanya permulaan one by one oleh Jalut sendiri, ketua orang Kan'an masa tu. Jalut, macam kita cakap sebelum ni lah, memang susuk tubuh yang gagah perkasa, yang handal berperang, berkarisma. So, dia sendiri offer diri dia untuk start lawan tu tau. Dan dari pihak Bani Israel pula, Talut bertanyalah kepada tentera yang sedikit tadi, siapa di kalangan kalian yang hendak bertempur dengan Jalut? Tak ada jawapan. Ditanya sampai 3 kali, sehinggalah Talut sendiri yang ingin ke hadapan. Tapi, kejap kita clarify dulu Apa yang Talut buat ni bukan sebab dia takut tau. Normal bagi sesebuah komander perang ataupun raja akan meminta panglima mereka yang mereka percayai untuk start the war sebagai tanda tingginya penghargaan dan kepercayaan kepada tentera sendiri. Okey, taman pula kalau ketua atau raja sendiri yang pergi, kalau duel tu kalah, maka automatik perang itu dimenangi oleh pihak lawan. Tak perlulah beramai hilang nyawa dalam peperangan. Dan ketika itu Talut tahu tentang keupayaan tentera Bani Israel itu sendiri. Kalaulah dia yang pergi dulu dan tewas, maka yang selebihnya memang auto kalah tau tuan-tuan. Auto. Dan Bani Israel ni akan kembali menjadi hamba. Tapi tidak bagi Jalut sebab Jalut kan overconfident. So ingat tak tadi, Talut dah tanya dah, siapa nak pergi ni one by one dengan Jalut? Sebenarnya masa ni dari first pertanyaan lagi dah ada orang kat tangan. Tapi orang tu kecil sebab dia masih muda. Orang tak nampak. Sampailah kali ketiga tu ada orang di kalangan Bani Israel yang nampak. Orang yang angkat tangan ini adalah Nabi Daud. Masa ni dia tak jadi Nabi lagi lah. Masih budak-budak. So Talut pada mulanya agak keberatan untuk membenarkan Nabi Daud ni pergi berperang. Sebab dia budak lagi kan. Tapi kita pendekkan cerita. Akhirnya Talut benarkan juga Nabi Daud berperang one by one dengan Jalut. Sebenarnya sepanjang perjalanan sebelum menentang Jalut, Nabi Daud ni dia ada jumpa beberapa batu. Batu ni berbicara dengan Nabi Daud supaya bawalah mereka ke medan perang. Nabi Daud pun ambil. Jalan depan lagi, ada lagi batu yang minta supaya dikutip. Maka Nabi Daud pun kutip dan bawa batu-batu ni sekali menuju ke medan perang. Nabi Daud ada satu senjata. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Kathir, senjata ni aku ringkaskan sebagai lastik lah. Tapi betul ke lastik tu aku tak tahu. Cuma ciri-ciri yang diceritakan tu memang boleh kita buat perumpamaan seperti senjata itu adalah lastik. Bila dia isi batu dan ditarik, tercampaklah batu itu. Kan kalau aku kata pistol melampau sangat. Tapi pistol pun lebih kurang definisi yang sama juga kan. Isi peluru, picit, tembak. Ikutlah nak kata apa pun. Tapi yang penting itu adalah senjata.